Ya, pembentangan laporan program somasi negara NTP bagi tahun 2014 minggu lalu yang dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak secara keseluruhannya menunjukkan pertumbuhan positif negara walaupun berhadapan dengan cabaran kelembapan ekonomi global. Bagi program somasi ekonomi atau ETP sahaja, petunjuk prestasi utama KPI melepasi sasaran pada 110% dan pencapaian nilai pelaburan kekal tinggi pada 228 bilion ringgit tahun lalu berbanding 142 bilion ringgit pada 2009. Dan seperti yang dijanjikan tadi, bagi mengupas lanjut perkembangan itu bersama saya di studio ketika ini Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, Dr. Zakaria Abdul Rashid. Jadi terima kasih Dr. kerana bersama kita. Baik, kita teruskan saja dengan program somasi negara NTP yang dibentangkan seperti yang saya sebutkan tadi minggu lalu oleh Perdana Menteri. Kita tahu bahawa disebutkan KPI meningkat dan sebagainya. Jadi kita dibentangkan juga setiap tahun. Ya, setiap tahun kita akan dibentangkan untuk edisi yang sudah pun memasuki tahun yang kelima. Tapi diberitahu kepada orang ramai bahawa KPI meningkat, pencapaian ekonomi meningkat. Doktor melihat bagaimana, adakah itu benar-benar menggambarkan situasi ketika ini? Terima kasih banyak RTM kerana menjemput saya daripada Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Kalau kita lihat apa ini ETP ataupun Economic Transformation program ini adalah satu usaha untuk memastikan bahawa NEM, New Economic Models, diterjemahkan dalam bentuk project really on the ground itu. Jadi dalam laporan yang lepas yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat, kita dapati bahawa memang ada kemajuan yang telah ditunjukkan dalam apa yang dilakukan dalam mentransformasi ekonomi negara pada ketika ini. Walaupun ekonomi berhadapan dengan cabaran global pada ketika ini dan regional pada ketika ini. Jadi yang perkara itu harus kita ambil perhatian bahawa kita bukannya duduk berada dalam keadaan yang selesa yang mudah seperti dahulu. Jadi dalam keadaan cabaran yang seperti ini, prestasi ekonomi yang ada pada ketika ini, pada ketika terutama baru-baru ini, memang menunjukkan satu yang memberangsangkan, yang dapat kita banggakan. Seperti mana kita tahu bahawa pada tahun lepas pertumbuhan ekonomi Malaysia telah tumbuh pada kadar 6%, iaitu satu kadar yang saya rasa satu kadar yang tertinggi, kalau tak silap saya, dalam 5-6-7 tahun yang lepas. Satu kadar yang tertinggi. Sedangkan pada ketika itu negara-negara lain di rantau ini tidak menunjukkan prestasi yang sebaik Malaysia. Buat pertama kalinya Malaysia mencapai pertumbuhan yang lebih pantas daripada ASEAN keseluruhannya. Doktor, salah satu objektif utama program somasi negara termasuk ETP ini adalah untuk memastikan Malaysia mencapai status negara maju, status negara berpendapatan tinggi berbaki 5 tahun lagi. Dan laporan juga menyebut perkembangan ekonomi pertumbuhan yang doktor sebutkan tadi juga begitu memberangsangkan 6%. Tapi kenapa rakyat ataupun orang ramai tidak merasakan situasi itu? Adakah itu satu persepsi ataupun sentimen rakyat yang mungkin tidak tepat? Atau bagaimana? Sebab kita sebagai rakyat biasa mungkin kita tidak merasai daripada yang disebutkan negara berpendapatan tinggi rakyatnya. Ini dia matlamat ini telah disasarkan dalam dokumen NEM, New Economic Models, iaitu Malaysia untuk mencapai 2020, iaitu negara pendapatan tinggi pada GNI per kapita 15,000 USD itu, kita harus tumbuh pada ketika itu pada kadar 6 hingga 6.5% setahun. Jadi cuma perkara yang saya nak jelaskan sini ialah
daripada tahun 2000 hingga tahun 2014. 2000 hingga 2014, saya katakan iaitu persekitaran kita pada ketika ini agak sukar. 6% hanya tahun pada 2014. Ya. Kalau kita ambil average purata 2000 hingga 2014, kadar pertumbuhan ekonomi kita hanya 4.75%. Jadi bermakna kita masih ada berbaki lagi 5 tahun. Ya. Jadi untuk 5 tahun yang berbaki ni, kalau kita nak mencapai kepada apa yang telah kekurangan yang telah kita lalui itu, kita harus mencapai pertumbuhan pada 7.5%. Sekurang-kurangnya untuk yang berbaki. Itu purata setiap tahun. Setiap tahun, ya. Untuk mencapai, kerana saya berkata demikian, kita apabila kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini mestilah kita kira dalam bentuk ringgit, GDP per kapita ringgit dalam sebutan benar, iaitu in real term. Jadi yang kita katakan GNI 15,000 per kapita, itu adalah dalam sebutan USD, bukan dalam bentuk ringgit, dan juga dalam bentuk nominal juga. Dalam bentuk nominal. Kerana kita buat, kalau itu kita hanya nak membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Saya faham tentang perkara itu. Kerana ini adalah indikator yang dibuat oleh World Bank dan menunjukkan bahawa negara-negara yang digolongkan sebagai berpendapatan tinggi itu adalah memang USD 15,000 per kapita GNI. Kalau kita lihat sini, ada negara-negara yang serendah, macam katakan serendah sampai 13,050, 13,000, macam negeri Poland, Croatia, dan seterusnya, Lithuania, Uruguay, semua begitu juga. Tetapi ada juga sampai negara yang berpendapatan tinggi, misalnya katakan negara jiran kita 50,000, kan, 50,000. Jadi negara berpendapatan tinggi itu range dia selalu besar sangat. Itu kalau kita nak buat perbandingan dengan negara lain. Tapi apabila kita membandingkan dengan diri kita sendiri, kita mesti lihat dengan prestasi yang lepas, iaitu kita mengukur prestasi sekarang dengan yang lalu. Ya, mesti ada kemajuannya. Misal kata pada 2009 pada tahap 7,000, dan tahun lepas 2014 kita sudah meningkat kepada 10,400 USD. Prof, jadi berbaki 5 tahun seperti yang Prof sebut, Doktor sebutkan tadi, maafkan saya. Landscape ekonomi yang mungkin ekonomi global dan juga pendapatan negara mungkin sebahagian besarnya disumbang oleh hasil minyak yang mungkin harganya tidak menentu beberapa tahun kebelakangan ini. Bagaimana kita nak mengejar 7.5% yang seperti Prof sebutkan tadi, Doktor sebutkan tadi, sekurang-kurangnya? Yang saya sebutkan tadi itu, kalau kita nak mencapai pada kadar ringgit dalam sebutan benar, iaitu lebih kurang, saya mengikut pengiraan saya, lebih kurang dalam sebutan benar tahun ringgit tahun 2000 sebagai asas tahun 2005. Ini agak teknikal sikit, iaitu lebih kurang dalam 38,000 ringgit GDP per kapita. Tetapi kalau kita nak mencapai 2,000 pada tahun 15,000 GNI per kapita USD, itu tidak menjadi masalah. Kerana sekarang ni dengan ringgit yang telah depreciate, ringgit telah susut nilai, bermakna dalam sebutan dollars, kita telah gain lebih kurang dekat 15.5%, kerana nilai USD telah meningkat begitu banyak, kan. Jadi untuk mencapai seperti World Bank juga kata, untuk mencapai 15,000 USD memang tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma saya tadi yang kita katakan tadi, adakah yang ini dapat memberikan keselesaan hidup kepada rakyat? Itu perkara lain. Itu perkara lain, sebab GDP per kapita dengan household income, dua perkara yang berbeza. Kerana bermakna kalau katakan sesebuah negara itu mencapai pertumbuhan yang pantas, tetapi adakah pertumbuhan yang pantas itu dinikmati manfaatnya oleh isi rumah? Itu adalah isu lain. Jadi saya faham bahawa dalam NEM pun memang ada isu itu yang dipanggil sebagai pertumbuhan yang inklusif.
Yang makna dia pertumbuhan itu nak nak disampaikan kepada rakyat keseluruhannya. Cuma kita dalam keadaan sekarang ini kegelisahan rakyat itu disebabkan oleh transformasi yang kita tengah sedang buat ini memakan masa. Dan memakan masa masa yang agak panjang dan juga pengorbanan. Misalnya katakan dalam program ETP ini, selain daripada NKEA yang dilaksanakan itu, ada juga SRI, itu Strategic Reform Initiative, 6 SRI itu. Dan 6 SRI ini bukan mudah untuk dilaksanakan. Sebahagian daripada SRI ini memerlukan pengorbanan dari semua pihak. Iaitu semua kena faham. Contohnya misalnya katakan misalnya dalam pengenalan akta persaingan. Jadi dalam akta persaingan kita dulu biasa selesa hidup dengan keadaan yang agak longgar. Jadi sekarang ini mengikut akta persaingan semuanya diketatkan. Makna dia cara kita mengendalikan perniagaan itu perlu lebih telus, lebih berdisiplin supaya persaingan itu dapat diwujudkan secara sihat. Segala kegiatan-kegiatan yang bercorak monopoli, akta persaingan ini akan mengambil tindakan kepada anti monopoli ini. Jadi ada sebahagian orang secara langsung atau tidak secara langsung yang terjejas akan terjejas juga. Secara langsung tak langsung. Kalau yang tidak secara langsung juga menjejas diri kita. Cuma mungkin susah perkara ini untuk kita memberitahu kepada orang ramai. Tapi cuma kita minta supaya orang ramai biar faham perkara ini. Bukan maksud saya orang ramai saja. Dia ada semua pihak, orang ramai baik, pembuat dasar baik, pemimpin negara pun baik, begitu juga. Jadi semua ini kefahaman ini perlu ada. Doktor sebutkan tadi perlukan pengorbanan. Ya, betul. Baik, kita pergi lebih jauh lagi mungkin doktor, ya, sektor pelaburan mana yang khususnya ketika ini perlu kita tumpukan untuk meningkatkan lagi momentum pertumbuhan? Ini soalan terakhir saya. Soalannya sektor mana? Saya rasa perkara ini perkara lama. Dan dalam ETP telah digariskan NKEA-nya. Dalam NKEA ini kalau ditumpukan dengan baik, saya rasa tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat dalam NKEA yang dilaporkan dalam ETP itu, laporan itu, banyak yang telah mencapai KPI yang melebihi daripada 100. 102 tadi, 110 katanya keseluruhannya. Cuma di sini satu perkara yang saya rasa lebih urgent lagi ialah yang saya katakan tadi, SRI tadi. SRI ini harus dilaksanakan dengan tegas dan serius supaya bukan sahaja kepada sektor itu yang penting, tetapi bagaimana produktiviti sektor itu dapat ditingkatkan. Saya ambil contoh, misalnya katakan kita ambil ENE yang penting, menyumbang kepada ekspor, menyumbang kepada guna tenaga, menyumbang kepada output. Tetapi produktiviti di dalam sektor ini rendah. Memang dia meningkat, tetapi produktivitinya rendah kerana sumbangan dia kepada GDP, kepada GNI dalam semua sektor, multiplier effect-nya agak rendah. Jadi bila produktivitinya rendah, maka sukar untuk kita memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya. Jadi dalam hal ini usaha kita, saya ambil contoh ENE dan juga kepada semua sektor pun begitu juga. Sektor palm oil, sektor oil and gas, sektor pertanian dan semua sektor juga perlu ditingkatkan produktivitinya supaya kita dapat memberikan upah yang tinggi kepada rakyat dan rakyat juga rasa selesa, rasa dapat manfaatnya di sini. Jadi perkara saya rasa yang urgent di sini ialah bukan lagi mencari sektor mana, tetapi dapat kita membuat sesuatu untuk meningkatkan produktiviti tadi itu. Maksud doktor di sini tumpukan kepada sektor-sektor tertentu saja ataupun macam mana?
Yang saya kata tadi, misalnya katakan dalam ENE, ENE dah cukup baik dari segi sumbangannya kepada ekspor, sumbangannya kepada employment dan sumbangannya kepada output. Tetapi walaupun value added-nya meningkat, tetapi perlu banyak lagi perlu banyak dilakukan. Saya mengatakan demikian kerana walaupun kita punya productivity meningkat, tetapi produktiviti kita yang meningkat ini dalam kadar yang sangat perlahan. Jadi dalam persaingan kita dengan ASEAN ini, kita sedang dikejar oleh negara-negara jiran yang lain dengan lebih dekat lagi. Dan juga produktiviti yang tinggi ini bagus kerana kita boleh memberikan upah yang tinggi. Sekarang ini upah kita adalah upah yang rendah. Upah kita ada antara yang rendah dalam rantau ini berbanding dengan produktiviti kita. Jadi bagaimana nak meningkatkan itu? Jadi adalah SRI banyaklah ditunjukkan tu. Kita harap SRI yang dilakukan itu boleh membentuk satu environment yang produktif, yang kondusif supaya ia dapat meningkatkan produktiviti, ditambah pula dengan sektor pendidikan ataupun sektor human resource development untuk melatih pekerja-pekerja mahir itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Terima kasih atas kongsian pandangan sebentar tadi.